Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Hari ini Abang sampaikan 3 cerita. Dah lama Abang tak sampaikan 3 cerita. Selalunya 1 cerita ataupun 2 cerita. Itu pun dah cukup panjang bagi Abang. Tapi kali ini Abang cuba untuk mengingati 3 cerita sebab ketiga-tiga ceritanya kalau digabungkan dia jadi macam satu cerita yang luar biasa. Jadi tanpa membuang masa, sebelum Abang mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia. Dan tanpa membuang masa lagi, Abang akan mulakan cerita kali ini dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita mulakan cerita dengan cerita yang santai-santai dulu. Dia punya hardcore dia kita letak dekat ujung-ujung cerita. Tujuannya adalah nak menambahkan mood. Cerita yang pertama ni disampaikan oleh seseorang yang bernama Az. Dan Az ni dalam email dihantarkan kepada abang, dia kata dia seorang perempuan. Dia beritahu supaya untuk tidak tersalah faham. Ceritanya berlaku pada tahun 2022. Pada waktu tu, Az masih lagi berumur 16 tahun. Masih lagi muda. Walaupun berumur 16 tahun, tapi pada masa yang sama, Az suka buat kerja-kerja sampingan. Walaupun dia sekolah, dia ada duit tambahan hasil daripada kerja sampingan. Dekat rumah tu tinggal 4 orang. Dia, akak dia dan mak dengan ayah dia. Selalunya, akak dia akan tidur awal sebabnya bila balik daripada sekolah, Az akan pergi buat kerja sampingan dulu. Dah siap kerja sampingan, kerja dekat kedai, lebih kurang pukul 10 malam baru Az balik ke rumah. Tujuan utama adalah untuk tolong mak ayah. Memang bagus budak Az ni. Kalau ikutkan ceritanya, sekarang ni dah tingkatan 5 rasanya. Cerita ni berlaku dekat Negeri Sembilan. Satu negeri lah, satu kampung dengan abang. Kisahnya, Az daripada kecil sampailah ke besar, sampai berumur 17 tahun, dia ada satu kegemaran, iaitu dia suka solat tengah malam. Maksudnya adalah dia jarang-jarang untuk solat isyak di awal waktu. Waktu tu lebih kurang pukul 9, pukul 8.30. Tapi dia lebih suka solat isyak pukul 11 malam. Tujuannya adalah sewaktu pukul 11 malam, keadaan cuaca sunyi. Jadi dengan kata lain, dia boleh fokus buat sembahyang isyak dan selepas tu dia akan sambung dengan bacaan Quran dan sembahyang-sembahyang yang lain. Pada masa yang sama, dia buat macam ni kerana dia bekerja. Ceritanya dia kata, sepanjang dia buat sembahyang isyak waktu pukul 11 malam, tak pernah dia kena dengki. Tapi pada malam tu, dia diuji dengan sesuatu yang dia tak jelas apa sebenarnya maksud. Mungkin untuk diajar supaya solat awal waktu. Jangan hujung-hujung sangat. Agaknya lah dia kata. Waktu tu, lebih kurang pukul 11.30 malam, dia baru bentang sejadah, sembahyang isyak. Lepas sembahyang isyak, dia sembahyang solat taubat. Lepas tu dia mengaji. Lepas tu barulah dia nak tidur. Waktu tu, akak dia dah tidur. Bilik dia orang adalah katil double decker. Dia tidur dekat bawah, akak dia lebih suka tidur dekat atas, katanya dekat dengan kipas. Waktu dia tidur tu, dah siap-siap nak tidur, tiba-tiba dia dengar akak dia bercakap. Seolah-olah tengah bercakap dalam telefon, dengan telefon. Jadi dia diam je lah, dia dengar apa yang akak dia cakap. Tapi cara akak dia cakap tu tak macam akak dia bercakap biasa. Kalau dia kata hari-hari biasa, akak dia kalau bercakap memetir-metir. Suaranya lebih kuat daripada orang lain punya suara. Tapi pada malam tu akak dia bercakap seolah-olah berbisik. Bila Az cuba pasang telinga, dengar betul-betul apa perkataan yang akak dia cakap, lebih mengejutkan lagi, apa yang akak disebut lebih kepada bunyi mentera. Dalam bahasa Melayu bukan, dalam bahasa Siam pun bukan, bahasa Jawa pun bukan. Tapi macam seolah-olah baca Al-Fatihah, tapi diterbalik-balikkan. Abang pun tak suka macam ni. Jadi dia kata pada waktu tu, mulanya dia nak kejutkan akak dia. Nak pastikan akak dia sama ada betul-betul mimpi ataupun tengah bercakap dengan seseorang. Tapi dia batalkan niat sebabnya waktu akak dia bercakap, sewaktu dia baring
tegak, macam abang cakap, baring menghadap ke atas, barulah kakak dia bercakap. Kalau dia ubah posisi, kalau dia ni As ni tengah tidur kat tingkat bawah ni, ubah posisi ke kanan, kakak dia terus senyap. Kalau dia ubah posisi ke kiri pun kakak dia senyap. Tapi kalau dia duduk baring tegak, memang akak dia akan bercakap. Dengan kata lain, ini bukannya benda yang biasa. Ada benda yang sebenarnya nak tegur dia, tapi dia ambil keputusan untuk tidak tegur kakak dia sampailah besok pagi. Dah siang baru dia tanya, "Kak, kau sebenarnya malam tadi kau bercakap dengan siapa?" Akak dia cakap, "Akak tak bercakap dengan siapa-siapa. Akak tidur." "Kau ngigau tak? Ada tak kau mimpi apa-apa? Pelik-pelik ke yang mimpi?" "Tak ada," dia kata. Akak okey je tidur. "Kenapa?" Dia ceritalah apa yang terjadi pada malam tu. Lepas tu, mak dia dengar. Mak dia terus sound. Lain kali, kalau solat tu awal waktu. Kalau tak sempat solat kat rumah, solat kat tempat kerja. Kalau solat tengah malam, takut ada yang lain join. Jadi bila dengar macam tu, dia dah confirm dengan kakak dia tak bercakap apa-apa. Lebih baik dia kata dia ambil langkah segera. Esok-esoknya bila semayang isyak, lebih baik dia semayang awal waktu. Ataupun dia sampai dekat rumah pukul 10 malam, dia solat dulu sewaktu semua orang masih lagi berjaga. Untuk mengelakkan dia ditegur untuk malam seterusnya. Cerita yang kedua disampaikan oleh kakak, seorang kakak yang berumur 52 tahun. Tahun ni dia kata, cumanya ceritanya berlaku pada tahun 2008 sewaktu itu dia masih lagi berumur 38 tahun. Kita namakan dia sebagai Kak K sebab dia kata jangan gunakan nama dia untuk mengelakkan daripada perkara-perkara yang tak diingini. Kisahnya, sejak daripada kecil sampailah sekarang, Kak K, kita pendekkan jadi K lah. K ada satu kekurangan lah sebenarnya. Abang nak cakap nak kurang pun tidak jugalah. Dia adalah golongan kelebihan upaya, OKU, dalam masalah bercakap. Puncanya dia ada OKU bercakap adalah disebabkan daripada dia kecil, dia memang senang nampak alam sebelah. Disebabkan dia selalu nampak alam sebelah, dia mengelak untuk bercakap. Kerana dia tak pasti apa yang dia nampak tu kadang-kadang berbentuk manusia tapi bukan manusia. Daripada tersalah tegur, lebih baik dia tak tegur. Disebabkan dia jarang bertegur, dia ada masalah untuk mengeluarkan perkataan dengan lancar. Jadi, itu adalah masalah yang dia hadapi daripada kecil sampailah ke besar. Walaupun macam tu, dia ada pekerjaan yang sangat bagus. Kerana K selalu dihantar ke luar negara. Sebabnya urusan pekerjaan. Begitu juga dengan cerita kali ni. Pada waktu tu, walaupun dia ada masalah bertutur, dia diberikan kad OKU, dia tak pernah rasa rendah diri. Dia tahu bukan dia nak jadi OKU, tapi Tuhan takdirkan dia untuk jadi OKU pembela percakapan dan dia terima seadanya. Cumanya dia kata, ada kalanya dia akan nampak sesuatu daripada alam sebelah. Semakin umur meningkat, dia jarang nampak. Cuma setiap kali benda tu ada di sekeliling dia, dia dah boleh rasa. Kadang-kadang dia hadir dalam bentuk bau, kadang-kadang hadir dalam bentuk haba. Dan kadang-kadang dia melintas, kadang-kadang muncul betul-betul manusia yang dia kata bukan manusia depan mata dia. Jadi, sementara umur dah bertambah, kuranglah dia nampak benda-benda tu. Baru nak masuk ceritanya. Ceritanya, pada tahun 2008, tiba-tiba K dapat tawaran berkursus dekat Jepun. Abang pun ada pengalaman kat Jepun dululah, waktu kerja-kerja zaman, waktu kena hantar ke Jepun dulu. Abang pernah cerita rasanya dekat YouTuber kolaborasi dengan siapa, abang lupa. Sambung-sambung cerita. Jadi dia kata pada 2008 dia dihantar ke Jepun selama sebulan dekat sana sebab ada kursus. Bila sampai dekat Jepun, dia ditempatkan dekat dalam satu rumah. Rumah tu memang mewah. Tapi dalam rumah tu bukan dia seorang. Dia ada lagi seorang roommate. Dan roommate tu dinamakan Yuki. Dia kata Yuki ni perempuan yang baik. Cumanya dia ni kuat minum dan kuat merokok.
Jarang-jarang mereka bercakap, tapi Yuki sangat menghormati dia sebagai seorang Muslim. Setiap kali dia ada dekat rumah, Yuki tak akan bawa arak ataupun daging bab satu ke rumah untuk makan dekat rumah. Yuki akan makan benda-benda itu di luar rumah, maksudnya sebelum balik kat rumah. Sebenarnya K kata dia tak buat pun peraturan macam tu, tapi dia rasa respect dengan Yuki. Yuki tahu yang dia beragama Islam, yang mana Islam tak boleh makan benda-benda macam tu, jadi dia makan dekat luar rumah. Dan Yuki ni jarang-jarang bercakap dengan orang sebab dia ada masalah berbahasa Inggeris. Kak K pula dia tak boleh nak cakap dalam bahasa Jepun. Kalau cakap bahasa Jepun dengan orang Jepun, dia kata dia pun sendiri akan keliru. Orang Jepun lagilah keliru dengan dia cakap Jepun. Jadi lebih baik dia tak cakap. Cuma dia ada dalam masa-masa tertentu dia akan bertegur dengan Yuki. Dia menjalani rutin dia seperti di Malaysia, iaitu solat 5 waktu, mengaji dan juga kalau ada masa dia akan berzikir, terutama sewaktu peralihan masa. Sama ada nak masuk daripada petang ke maghrib, dia akan berzikir pada waktu tu. Itu memang kebiasaan dia. Sebab dia kata itulah caranya dia menguatkan diri dia. Setiap kali dia nampak benda-benda yang tak sepatutnya, itu je lah penending yang dia ada. Rutin dijalankan selama sebulan dekat Jepun tu macam biasa. Tapi ada benda yang pelik. Semakin hari dia duduk rumah tu, dia rasa semakin tak selesa. Semakin banyak dia baca Quran, semakin banyak dia berzikir, dia rasa macam ada sesuatu yang sedang tidak selesa dengan kehadiran dia. Pada satu malam tu, Kim mimpi 2 minggu ke seminggu sebelum dia balik Malaysia. Dia mimpi tiba-tiba. Dia kata sebenarnya nak kata mimpi tu tidak juga. Tapi benda tu seolah-olah terjadi betul-betul depan mata dia. Sewaktu tu, Yuki ada dekat rumah tapi dalam bilik yang berlainan. Dia dengar daripada bilik dia, Yuki tengah dalam keadaan mabuk sebenarnya. Dia okey je, tak ada masalah pun. Dia pun siap-siap dah nak tidur. Dalam keadaan sedar dengan tak sedar, tiba-tiba muncul dekat dalam bilik dia ada seorang lelaki hitam yang agak besar dengan matanya warna merah. Dia memandang kepada K. K diam. Mana datangnya lelaki ni? Siapa lelaki ni? Dia tak sempat nak proses. Sebab pada waktu tu dia tak anggap itu adalah makhluk alam sebelah. Dia terlupa yang dia tu ada dekat Jepun. Kalau yang muncul depan dia tu adalah berbentuk yang sebegitu-sebegitu yang macam kat Malaysia ni, teman nak cakap malah lah. Yang makcik rockers yang gitu, gulu-gulu hex, situ. Kalau muncul yang macam tu, barulah dianggap benda tu adalah alam sebelah. Tapi yang muncul dekat depan dia adalah seorang lelaki Jepun. Cuma kulitnya berwarna hitam, matanya warna merah. Mat ni datang daripada mana? Panjat tingkap ke apa? Padahal pada waktu tu, dia antara sedar dengan tak sedar. Tiba-tiba benda tu datang depan dia dan cakap bahasa Jepun. Walaupun sebenarnya dia tak pernah faham pun satu kelumit pun bahasa Jepun. Tapi apa yang orang tu cakap seolah-olah dia boleh faham. Apa yang orang tu cakap sebenarnya macam ni. Engkau duduk dekat sini sebulan, lepas tu kau kacau kehidupan aku. Engkau baca kitab ni, lepas tu kau berzikir lagi. Kau tahu tak, aku panas tau. Dah lah sekarang ni musim panas, kau baca lagi macam tu. Kau tahu tak, aku rasa macam nak berendam je dalam air. Panas, kau tahu tak, panas. Mana kitab yang kau baca? Mana kitab yang kau baca? Pada waktu tu, dia dah macam, ni apa halak Mamat ni? Dia dah tak tahu nak buat apa. Dia nampak lelaki Jepun hitam tu pergi dekat Al-Quran dan dia ambil Al-Quran, dia siat Al-Quran tu. Waktu tu, yang dalam fikiran dia kena selamatkan kitab suci. Sebab itu adalah kitab Quran, kitab orang Islam kan. Jadi dengan sedaya upayanya dia bangun, dia rampas Quran tu daripada lelaki Jepun tu, dia tarik Quran tu sebelum Quran tu sempat terkoyak banyak, dia dapat selamatkan. Lepas tu, benda tu, lelaki tu punyalah marah sebab rampas Quran dia. Dalam tu dia cakap dalam bahasa Jepun. Dia kata, bak sini Quran tu, biar aku koyakkan supaya kau tak boleh baca lagi. Kau nak zikir, mana kau punya tasbih? Aku nak cerai-ceraikan supaya kau tak boleh baca lagi. Kau tak boleh berzikir lagi. Dia lepas habis Quran tu dah dirampas oleh K. Dia cari tasbih pula. Sempat pula tasbih tu ada tergantung dekat dinding. K sempat berlari, dia capai tasbih tu, dia peluk Quran, dia peluk tasbih tu. Dalam hati dia
siapa lelaki ni, tapi untuk mengelakkan daripada benda tu jadi lebih teruk, dia cuba berselawat Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu je sampai dia lepas lawat Nabi, dia sambil Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu je yang dia ingat, sambil dia peluk Quran, dia peluk tasbih, dan dia menundukkan badan dia melindungi Quran dengan tasbih. Benda tu tak sakit hati. Dia dalam bilik tu ada banyak buku kan, dia kata dia nampak benda tu, ambil buku lain, dia siat semua buku, lepas tu dengan lukisan, dia ambil lukisan tu, dia hempas ke bawah, lepas tu dia hinjak-hinjak dekat katil, menjerit-jerit. Dia kata, jangan baca lagi, jangan baca Quran lagi, jangan bertasbih lagi, aku panas, sambil mencarut dalam bahasa Jepun. Je. Waktu tu Kay cakap, tolonglah, siapa pula yang ada dalam bilik ni, pergilah daripada sini, aku dah tak tahan. Tiba-tiba Kay terbuka mata. Dia rasa macam, aku mimpi atau bukan? Tapi benda tu macam betul-betul terjadi. Dia rasa macam pelik sangat, dan waktu dia bangun tu, Quran dengan tasbih ada dekat badan dia. Quran tu dalam mimpi terkoyak banyak, tapi apa yang terjadi dekat Quran dia waktu dia bangun, Quran tu terkoyak tapi tidak banyak, sikit je, dan Quran tu tidak terpisah. Maksudnya taklah teruk sangat. Tasbih tu sebenarnya hampir-hampir putus, tapi bila ditengok betul-betul, tasbih tu tak putus. Cuma yang lebih menakutkan lagi, bila dia bangun, buka lampu, perhatikan ke seluruh bilik dia, seperti ada orang yang masuk dan kacau bilaukan seluruh bilik dia, dengan buku-buku berterabur, dengan frame-frame gambar yang jatuh ke bawah, dengan banyak tapak kaki hitam yang ada dekat dalam bilik. Waktu tu Kay rasa macam baru dia faham, dia bukan bermimpi, tapi dia didatangi dengan sesuatu yang duduk dekat rumah tu, yang terganggu setiap kali Kay buat rutin-rutin sebagai orang Islam. Mungkin dia tak rasa macam tak selesa. Selama ni yang duduk dekat rumah tu adalah Yuki. Yuki dia kata tak pernah pun nampak Yuki semayang. Tak tahulah sebenarnya Yuki tu agama apa, ia baik Buddha, ia baik Hindu ke apa, dia tak tahu. Tapi dengan kata lain, Yuki tu memang bukan orang yang semayang. Jadi mungkin disebabkan itu, ada gangguan-gangguan yang memang dah lama duduk dekat rumah tu, dan bila Kay datang, Kay baca Quran, dia terganggu. Sebabnya Kay mendendangkanlah. Kay membaca ayat-ayat yang memang datang daripada langit, daripada Allah Ta'ala. Jadi dia tu yang terganggu. Jadi semalaman tu Kay cuba kemaskan bilik dia, dan terus ambil semayang, dia semayang. Dia minta pertolongan pada Allah Ta'ala. Dia kata dia tak tahu nak minta pertolongan siapa, sama ada itu adalah mimpi ataupun betul-betul dia hanya teruskan solat, minta pertolongan pada Allah Ta'ala. Besok 3 hari demam, tak dapat pergi kursus. Selang seminggu balik Malaysia. Dia kata mujur balik Malaysia. Itulah satu-satunya pengalaman sewaktu dia duduk kat Jepun. Banyak pengalaman lain, tapi semuanya indah-indah. Yang kali tu dia tak indah, tapi dia rasa dia bersyukur, walaupun berlaku dalam mimpi, dia masih lagi ada kekuatan untuk menyelamatkan Quran dan juga tasbih. Cerita yang ketiga ni, abang macam nak cerita ke tidak, nak cerita ke tidak. Dia kecek-kecek perut. Kan sekarang ni dah pukul 1 lebih. 1.50. Nanti cakap, abang bangun lepas tu buat semayang bang. InsyaAllah. Semayang malam kan sebagai orang Islam. Okey. Ceritanya disampaikan oleh Syakir melalui email. Dia hantar ke abang. Kisahnya berlaku pada tahun 2014. Sewaktu dia belajar dekat satu kolej satu kolej kerajaan dekat Pantai Timur. Cuma dia tak beritahu abang lokasinya. Dia ni sebenarnya asal daripada Terengganu. Kisahnya, Syakir kata pada waktu tu ada cuti panjang. Cuti panjang bermula daripada Jumaat sampailah ke hari Isnin. Sebenarnya dia tak ingat cuti apa. Cumanya dia kata pada waktu cuti-cuti panjang macam tu, memang kebanyakan pelajar ambil kesempatan untuk balik rumah masing-masing. Begitu juga dengan Syakir. Dan ditambah pula pada waktu tu kakak dia yang duduk dekat kawasan tu pun nak balik kampung, nak balik ke Terengganu. Jadi dia pun ambil ke peluang lah balik sama-sama dengan kakak dia. Itu cadangan awal. Tapi bila difikir-fikirkan semula, dengan assignmentnya berlambak, dengan kerjanya dia dengan tak siap, tak lama lagi nak final, dia batalkan niat. Dia tak jadilah dia balik. Dia kata cuti-cuti yang ada ni, lebih kurang ada 5 hari cuti, dia nak ambil peluang ni nak study, dan pada masa yang sama nak buat assignment yang tertangguh. Jadi dia pergilah jumpa Pak Gad.
Waktu tu yang berjaga dekat situ adalah seorang Mak Gad. Seorang Pak Gad. Bukan Mak Gad, seorang Pak Gad. Dia beritahu dengan pihak pengurusan yang dia nak duduk asrama. Pihak pengurusan pun benarkan. Okey, jadi dia pun tanyalah dengan pihak pengurusan, ada tak lagi pelajar-pelajar lain yang duduk dekat asrama? Sebab kalau dia sorang-sorang duduk kat asrama, dia pun tak berani, lebih baik dia balik. Dia beritahu dengan kakak dia, jemput dia. Tapi pihak pengurusan beritahu selain daripada dia, ada seorang lagi yang akan duduk dekat asrama, iaitu namanya Syah. Bila dia disebut Syah, dia kenal lah. Walaupun Syah tu sebenarnya lain kursus dengan dia, tapi masih lagi kenal satu sama lain. Dia duduk dekat tingkat 1, tingkat paling bawah. Syah pula duduk dekat tingkat 3. Jadi dalam petang tu, dia jumpalah dengan Syah dekat bilik Syah. Dia cakap dengan Syah, Syah, kau tak balik juga ke? Kata Syah, memang tak balik. Cumanya dia kata, malam ni dia nak ada buat assignment dekat rumah kawan dia. Lepas balik buat assignment, baru dia balik ke asrama. Lepas tu dia tanya dengan Syakir, kenapa pula? Apa hal kau tanya? Dia kata, macam ni, malam ni kita tinggal berdua je dekat asrama ni. Jadi aku harap kau tidur bilik aku, boleh tak? Sebabnya bilik aku dekat tingkat 1. Jadi tak payahlah aku susah-susah nak naik kat tingkat 3. Jadi Syah cakap, okey lah, nanti balik daripada rumah kawan aku, nanti aku terus menuju ke bilik kau, dia kata. Jadi, okey, bila pukul berapa kau balik? Dia kata, oh tak lama aku pergi, dalam lebih kurang pukul 7 nanti aku dah balik, aku dah ada kat asrama, kau tunggu je dekat asrama. Jadi, kejadian waktu tu, waktu dia berborak dengan Syah tu, lebih kurang pukul 3 petang. Jadi dia pun duduklah dekat dalam bilik dia sambil buka laptop, buat assignment. Tengah-tengah dia buat assignment, lebih kurang pukul 5 petang. Tiba-tiba dekat kawasan asrama tu mula dah makin sunyi. Pelajar-pelajar semua dah keluar daripada asrama, balik rumah masing-masing. Yang tadinya keadaan asrama riuh, asrama 3 tingkat riuh. Tapi kali ni dia kata asrama tu betul-betul sunyi. Memang dia berharap sangat-sangat kalau Syah tu turun teman dia tidur. Sebab dia ni bukan orang yang berani sangat, dia kata. Cuma dia mikirkan assignment tak hantar, kalau tak hantar assignment nanti lagi teruk markah dia. Itu lebih menakutkan, itu yang membuatkan dia teguh hati untuk tinggal dekat asrama. Jadi lebih kurang pukul 7 malam. Bila 7 malam, cadangannya kan memang Syah nak turun, nak teman dia. Tapi tengok Syah tak turun-turun juga. Dia diam je lah. Pukul 7.30 lebih-lebih kurang lepas maghrib, tiba-tiba tingkap bilik dia diketuk. Dia buka lah tingkap. Rupanya yang ada depan tingkap tu Mak Gad. Lebih kurang 7 lah. 7.30 ke 8 macam tu. Awal malam lah orang kata. Dia kata, buka tingkap tengok Mak Gad. Oh, Mak Mah, dia kata. Mak Mah buat apa kat sini? Oh, Mak Mah berjaga, dia kata malam ni. Mak Mah jaga gantikan orang, dia kata. Tak apa, Mak Mah tahu, diorang beritahu yang Syakir memang duduk asrama malam ni. Jadi Mak Mah nak tengok betul kau duduk kat sini. Jadi kau okey ke tak ni? Dia tanya dengan Syakir. Syakir kata, okey Mak Mah, tak ada masalah pun. Cumanya dia kata, seram-seram sikit lah. Lepas tu Mak Mah tergelak. Apa ni dah seram-seram? Tak ada apalah, dia kata. Kalau yang ada dekat sini semuanya aman-aman je. Kau takut ke? Dia kata, takut lah Mak Mah. Kalau, yelah sorang-sorang sebab ada orang lain, ada Syah. Oh macam tu. Kalau tak ada, kalau ada apa-apa, jumpa Mak Mah dekat kawasan Pondok Pak Gad. Kat situ Mak Mah duduk kat situ. Jadi apa-apa pun kau nak beli apa ke, ada emergency, kau datang jumpa Mak Mah dekat situ. Mak Mah ada menunggu kat situ. Jadi malam ni sampailah pukul 7 pagi besok, dia kata. Okey Mak Mah. Tu Mak Mah tu pun pergi. Dia pun tutuplah tingkap. Keadaan luar dah semakin gelap tau pada waktu tu. Dan dia rasa dah tak sedap hati. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Syah ni tak turun-turun. Dia memang tahu Syah dah balik. Sebabnya Syah kata dia balik asrama pukul 7 kan. Jadi pukul 10 malam dia tutup laptop, dia pergilah naik atas. Dia naik atas, dia ketuklah pintu. Tingkat 3, pintu Syah. Tapi yang pelik ni dia kata, kalau ada student yang tinggal dekat asrama, kawasan tu mesti ada lampu. Memang Pak Gad ataupun Mak Gad akan buka lampu untuk mengelakkan daripada kawasan tu terlalu gelap. Tapi bila dia naik ke tingkat 3, tak ada satu lampu pun yang menyala. Seolah-olah macam Syah tak ada dekat asrama. Jadi dia pun menuju kat bilik Syah. Dia tengok bilik Syah daripada bawah pintu memang menyala lampu. Tapi bilik Syah je lah yang menyala. Dia ketuk-ketuk pintu. Syah, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Syah, buka Syah, dia kata. Kau kata kau nak teman aku dah seram-seram sejuk ni, dia kata. Tapi tak ada satu pun suara yang menyaut daripada dalam bilik.
Dia pun tak sedap hati, tiba-tiba dia dengar ada bunyi flash daripada tandas. Oh, mungkin Syah ada dekat tandas. Dia pun pergilah menuju ke tandas. Jarak di antara tandas dengan bilik tu tidaklah begitu jauh sangat. Dia pergi kat tandas, dia tengok kawasan tandas gelap. Takkan Syah berani sangat nak buang air dekat dalam keadaan yang gelap. Jadi dia tanyalah, "Oi, Syah, kau ada dalam tandas ke?" Tiba-tiba Syah menyahut, "Ada, aku tengah sakit perut ni," kata. "Oh, okey. Ni kau nak turun teman aku tak?" Dia tanya. Kejap lagi aku turun, aku teman kau," dia kata. "Oh, okeylah, aku turun dulu," dia kata. Kau turun dulu, kejap lagi aku datang." Jadi dia pun turunlah. Syakir pun turun sebab dia dah confirm dah Syah ada dekat dalam tandas. Jadi dia turun ke bawah, dia pun buka laptop balik untuk menghilangkan rasa seram lah. Dia kata, dia tengoklah movie Captain America. Tengah-tengah tengok movie tu, dia rasa macam dah lama sangat ni. Daripada pukul 10, movie tu start, sampailah pukul 1 pagi. Syah tetap juga tak turun. Daripada movie Captain America, dia dah ganti ke Captain lain pula. Dah 2 movie dah berjalan. Tetap juga Syah tak turun. Jam dah menunjukkan pukul 2 pagi. Tak sedap hati ni. Tiba-tiba baru dia nak bangun, dia nak kunci pintu, tiba-tiba pintu dia ketuk. Sekali dia buka Syah. Lepas tu Syah masuk lah. Sorry weh, dia kata. "Aku lambat tadi, aku tahu banyak kerja yang aku kena settlekan," dia kata. Tak apalah, kau tidur je lah, kau masuk je lah, kau duduklah dekat katil Alan," dia kata. "Oh, boleh. Jadi diorang pun, Syah duduk kat katil Alan, Syakir duduk dekat katil dia. Masing-masing dah siap-siap nak tidur lah. Tiba-tiba Syakir tergerak nak baca doa. Entah-entah dia kata rasa macam tak sedap hati. Dia sebelum tidur selalu ni tak pernah pun baca ayatul kursi, baca doa. Tapi entahlah malam tu dia kasi nak baca ayatul kursi. Baru dia nak mula baca ayat kursi, tiba-tiba Syah tegur. "Oi, kau baca apa tu? Mentera kan?" Dia kata. "Gila kau mentera," kata Syakir. "Aku baca ayatul kursi lah." Tak payah baca. Aku ada ni, tak payah baca. Kau tidur je lah macam biasa. Kau baca doa je. Bismillah je," kata. Yelah. Bila dengar macam tu, Syakir fikir mungkin disebabkan Syah ni terganggu agaknya. Terganggu kalau dia baca ayatul kursi kuat sangat ke apa. Jadi dia pun senyap lah, tak jadilah baca ayatul kursi. Dia pun tariklah selimut tidur. Baca bismillah je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik selimut tidur. Jadi dalam keadaan bilik tu, tiba-tiba dia terfikir. Okey, dia masih berasa macam ada yang tak kena dengan Syah ni. Dia tanya dengan Syah. Syah, dia kata, "Engkau tadi balik asrama pukul berapa?" "Oh, aku balik asrama pukul 9 malam," dia kata. "Oh, pukul 9 malam. Tapi yang dipeliknya keadaan Syah ni yang dia kenal adalah orang yang tak berapa nak berani. Kalau Syah tu tinggal dekat asrama, mesti satu asrama tu dinyalakan lampu. Tapi bila dia naik kat bilik Syah pada waktu awal-awal tadi, keadaan bilik Syah tu gelap, kawasan bilik Syah tu gelap. Itu yang dah pelik pertama. Pelik yang kedua adalah Syah tak kasih dia baca ayatul kursi. Sebabnya Syah ni sebenarnya adalah seorang budak surau yang memang kerjanya kalau masa lapang ada usrah ke, ada apa-apa bacaan kat surau, Syah ni akan join. Bila Syah tak kasih dia baca ayatul kursi, nampak macam janggal kat situ. Dia diam je lagi. Dan yang ketiganya, dia pelik adalah dia tengok Syah ni tidur dengan membelakangkan dia. Sebabnya kalau kita dalam bilik ada 2 orang berkawan, kita mesti nak dapatkan semangat, menyokong semangat satu sama lain. Selalunya mereka akan tidur berhadapan, menghadap, walaupun kata dia terpisah, muka dengan muka saling bertentangan. Tapi tak tahulah, dia tengok Syah ni mukanya menghadap ke tempat lain. Dia diam je lah. Tapi Syakir tetap juga mengiring memandang Syah. Dalam keadaan dia cuba nak tidur tu, tiba-tiba dalam keadaan dia dah rasa macam nak tidur sangat. Sekali dia buka mata, dia pelik sangat sebab Syah yang tadinya membelakangkan dia, tapi kali ini Syah menghadap dia dengan mata Syah yang agak besar. Saiznya berbanding biasa. Dia dah terdetik dekat hati ni. Syah ni betul-betul Syah ke bukan Syah, dia kata. Tiba-tiba Syah tu tanya, "Weh," dia kata, "kita tinggal berdua dekat sini, kau tak rasa seram ke weh?" Dia kata. Tu Syakir kata, "Apa aku nak seram? Aku ada engkau pun ada aku. Jadi kat depan tu pun ada Mak Gad. Tak ada apa nak diseramkan." Syah sambung, "Kalaulah misal katalah aku ni bukan Syah, aku ni adalah makhluk alam sebelah, agak-agak kau seram tak?" Dia kata. Jadi Syakir cakap, "Seram jugalah kalau tiba-tiba makhluk alam sebelah tidur dengan aku kan. Jadi takut jugalah. Aku akan bacalah selawat Nabi ke apa untuk mempertahankan diri." Tergelak Syah. Dia gelak. Tak apalah, tidurlah. Jadi diorang pun tidur.
Dalam lebih kurang pukul 7 pagi, tiba-tiba Syakir terbangun. Benda pertama yang dia rasa menyesal, kenapa malam tadi dia tak bangun subuh. Pukul pagi tadi dia tak bangun subuh. Dia nak marah juga, dia nak marahkan si Syah. Sebab dia yakin Syah terbangun pergi surau ataupun pergi semayang. Surau tak ada orang kan, tak ada pelajar. Jadi dia marah juga. Syah ni dia kata, bangun tidur, tak kejut aku pun subuh. Dalam hati dah merokot. Dia pun bangun daripada katil, gegas-gegas pergi bilik air, ambil semayang, buat kodok semayang tu lah. Dia tak perasan lagi tau dekat sebelah katil tu. Sekali habis dia semayang, dia tengok dekat katil Alan, Syah tak ada. Dia dah terfikir, Syah ni keluar awal sangat ke? Pergi beli sarapan ke? Apa ke? Oh tak apalah. Dia pun terus aktiviti macam biasa, mandi. Selepas mandi dah siap-siap semua tu, tiba-tiba dia ada orang berjalan masuk dekat asrama. Sekali dia tengok Syah dengan keadaan muka kusut masai, dengan beg, dengan buku, dengan keadaan yang macam rasa serba salah. Syah pun cakap lah macam ni, Tok, minta maaf sangat-sangat weh. Malam tadi aku tak sempat nak balik weh. Aku sebenarnya nak balik tapi seronok sangat pergi rumah si Zaki. Aku tengok movie dengan Zaki kat rumah dia sampai aku pun tertidur kat rumah dia. Aku tak sempat nak balik. Waktu tu Syakir dah terdiam. Syakir kata, kau biar betul, dia kata. Malam tadi bukan kau tidur dengan aku ke? Kata. Aku jangan mengaku lah, kata. Dah memang aku tidur dekat rumah Zaki. Kalau kau tak percaya, nanti kau tanya dengan Zaki. Time-time tu juga, Syakir tanya dengan Zaki. Sampaikan Zaki bersumpah dengan nama Allah, sumpah dengan Quran, dengan nama Nabi Muhammad. Memang Syakir duduk dekat rumah. Salah. Syah duduk dekat rumah dia malam tu. Memang Syah tak ke mana-mana. Tidur dengan dia malam tu. Jadi, waktu tu Syakir dah rasa seram. Yang tidur dengan bilik dengan aku tadi malam tadi siapa? Oi, waktu tu dia dah berdebar-debar dah. Rasa macam nak terkeluar jantung dia. Dia kata, aduh, seramnya. Tengah keadaan seram-seram, huru-hara seram tu, tiba-tiba muncul dekat depan bilik dia, Mak Gad, Mak Mah. Jadi Mak Mah tanya, wah, dia kata, kau tidur malam tadi seorang-seorang dekat asrama. Dia kata, oi, kata, macam mana Mak Mah tahu? Tak adalah. Malam tadi sebenarnya Mak Mah sepatutnya berjaga, tapi Mak Mah tak sempat nak jaga. Mak Mah digantikan dengan orang lain, dengan Pak Samad. Pak Samad yang jaga malam tadi. Dia dah terdiam. Biar betul Mama tak jaga ke malam tadi? Tak. Dia kata, kalau kau tak percaya, kau tanya dengan Pak Samad. Cuma Mak Mah jaga pagi ni. Itulah bila Pak Samad balik, Mak Mah jaga, Mak Mah tengok dalam rekod, engkau dengan Syah ada dekat asrama. Mak Mah pun pergilah naik bilik Syah. Tengok bilik Syah tak ada orang. Jadi Mak Mah turun bilik kau, tengok kau ada dekat bilik. Kau okey ke tidak? Ni Syah ada. Syah malam tadi tidur mana? Tidur sini ke? Oh tak Mak Mah, saya tidur dekat rumah kawan. Dia kata, jadi kau tidur asrama malam tadi seorang, tapi tak apalah, kat depan tu ada guard. Dia kata, kau okey ke tidur seorang? Tak sempat nak jawab, terus Syakir muka dia pucat lesi. Dia kata pada waktu tu nak kencing macam tak ada air kencing, nak terbuang air. Maksudnya dia memang terlalu ketakutan yang sangat, sebab dia mengalami dua peristiwa yang menyeramkan secara serentak. Yang pertama, dia berjumpa dengan Syakir yang sebenarnya, dia berjumpa dengan Syah yang sebenarnya bukan Syah. Yang kedua, dia berjumpa dengan Mak Mah pada malam tadi yang sebenarnya bukan Mak Mah. Mak Mah tak bertugas pun malam tadi. Dan esoknya dia terus demam. Oleh rancangannya tak nak balik kan. Hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa nak tinggal kat asrama kan. Tak jadi. Bila difikirkan malam tu dia dah terserempak dengan dua makhluk yang tak sepatutnya. Balik rumah, minta kakak jemput. Dah demam seminggu, dia kata. Terima kasih sangat-sangat dengarkan cerita yang Abang sampaikan hari ini. Abang harap ceritanya menjadi iktibar dan pengajaran. Dan ada ramai juga yang jadikan cerita Abang ni teman sewaktu buat kerja, teman sewaktu memandu. Dan itulah sebenarnya niat Abang bercerita. Tujuannya adalah untuk menjadi teman sewaktu kita buat aktiviti, buat sesuatu, hilangkan rasa boring. Kadang-kadang yang lebih best lagi menjadi ubat tidur. Sambil dengar terus tertidur. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang Abang sampaikan hari ini. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.